Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ammar bin Ahmad Suhaimi. Saya dari kelas IC 210. InsyaAllah hari ini saya akan share 3 amalan yang pahalanya berterusan walaupun setelah mati. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ialah harta, benda yang diwakafkan atau diinfakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mewakafkan sebidang tanah untuk menjadi tapak pembinaan masjid, surau, madrasah maupun sekolah dan sebagainya. Antara amalan wakaf yang diredai Allah SWT yang lain ialah menginfakkan harta kita untuk mencetak Al-Quran dan kitab-kitab Islam serta buku-buku pengetahuan yang berguna dan sebagainya. Seperti kita tahu, institusi wakaf ini dalam Islam telah bermula semenjak zaman Rasulullah SAW lagi dan telah berkembang di negara-negara Islam hingga hari ini. Dan seterusnya, seperti kita tahu, kebanyakan negara akan mewujudkan kementerian wakaf di negara masing-masing. Oleh itu, selagi harta benda yang diwakafkan itu masih wujud dan dinikmati faedahnya oleh umum, maka tuan punya harta itu akan mendapat pahala yang mengalir semasa ia hidup maupun sesudah ia mati. Yang kedua, ilmu yang berguna atau ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah ilmu yang berhubung dengan agama Islam secara khusus dan juga berhubung dengan kemajuan di dunia secara umumnya. Sama ada kita menyampaikan melalui syarahan kepada murid-murid dan orang ramai, atau melalui kitab-kitab dan buku-buku yang kita tulis. Oleh itu, selagi ilmu yang diajarkan atau kitab-kitab dan buku-buku yang telah ditulis oleh si mati masih wujud dan dimanfaatkan faedahnya oleh umum, maka ia akan mendapat pahala yang berterusan semasa ia hidup dan sesudah ia mati. Yang ketiga, anak yang soleh yang berdoa kepada kedua ibu bapanya. Seperti kita tahu, doa anak kepada kedua ibu bapa ialah wajib. Sama ada anak itu orang yang soleh atau sebaliknya, adalah baik dan berguna. Tetapi doa yang soleh lebih diharap tentang makbulnya. Sebab itulah Rasulullah SAW menarik perhatian tentang kelebihan anak yang soleh dalam hadis ini, supaya ibu bapa dapat mendidik anak-anak masing-masing dengan sebaik-baiknya sehingga anak itu menjadi orang yang berjaya di dunia maupun berjaya di akhirat. Oleh itu, kedua ibu bapa akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan usahanya mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dan mendapat rahmat disebabkan doa anak yang soleh. Setakat itu sahaja perkongsian saya. InsyaAllah, marilah kita mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan 3 perkara yang disebutkan dalam hadis tadi. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.